Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi hadana lihadza wa ma kunna linahtadi laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, tuan-tuan, muslimin muslimat, para penonton, para pendengar yang dirahmati Allah sekalian. InsyaAllah pada petang ini, izinkan saya yang lemah, yang dhaif, yang hina, lagi banyak dosa ini, mudah-mudahan saya diberi peluang untuk bertaubat, untuk baiki diri, untuk menebus segala macam dosa-dosa saya yang silam sekarang dan yang akan datang, insya-Allah. Pada petang ini saya akan bicara satu tajuk, iaitu kezahiran Fatah At-Tamimi. Telah banyak video yang saya keluarkan, alhamdulillah, banyak membicarakan berkaitan dengan Fatah At-Tamimi, memperkenalkan dirinya, peranannya, ciri-ciri jamaahnya, ciri-ciri peribadinya. Dan pada petang ini insya-Allah saya akan lebih detailkan lagi berkaitan peranannya yang lebih besar. Pada permulaannya dia menjadikan jemaahnya mengamalkan dengan ajaran Islam sebagai satu cara hidup, mengadakan role model dalam semua contoh kehidupan, semua bidang ruang lingkup yang ada dalam Islam bersesuaian dengan statusnya sebagai seorang mujaddid. Maka mujaddid ini kedatangannya membawa pembaharuan yang menyeluruh dalam semua bidang. Sebab itu jamaahnya adalah satu jamaah yang lengkap, yang mempunyai contoh atau role model. Dan kini saya akan bicara lebih detail, lebih ke depan. Mudah-mudahan dengan pencerahan ini tuan-tuan akan dapat gambaran yang lebih terang, memudahkan kefahaman tuan-tuan, insya-Allah. Saya rasa mungkin tidak perlu setiap satu bahasan saya perlu datangkan dalil, perlu datangkan hadis. Seolah-olah kalau tak ada hadisnya tuan-tuan tak percaya. Bagi saya dan bagi semua ilmuwan, agamawan yang faham Islam yang sebenar, apabila kita bercara sesuatu berbetulan dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala, itulah ilmu, itulah kebenaran sebenarnya. Jadi sekiranya perlu, saya sebutlah hadis tersebut. Sekiranya tak perlu, maka saya tak sebutkan hadis tersebut. Kalau tuan-tuan nak juga, boleh cari sendiri. Itu orang kata, kalau sungguh-sungguh dia nak dapat kebenaran, dia akan berusaha untuk mendapatkan segala macam buktinya, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagaimana yang telah kita ketahui sebelum ini, bahawa kebangkitan Islam di akhir zaman akan berlaku daripada sebelah timur, daripada Malaysia. Permulaannya Malaysia ni, kemudian merebak ke Indonesia, dan seterusnya insya-Allah Asia akan bersatu. Ini matan dia, sinopsis dia. Kalau tuan nak tahu lebih lanjut, kajilah insya-Allah. Ini apa yang diceritakan, yang diberitakan oleh Fatah At-Tamimi atau Putra Bani Tamim. Kita dah sampai, dah semakin hampir dengan kemunculan kebenaran ini. Maka siapa yang direzekikan, bertuahlah. Siapa yang tidak direzekikan, tinggallah. Baiklah. Apabila Fatah At-Tamimi ini zahir, kekuasaannya adalah merangkumi seluruh dunia yang di sebelah timur. Kawasan timur ini sangat luas dan umum, termasuk juga seluruh kawasan di wilayah Khurasan. Ambil perhatian. Pada peringkat awalnya, beliau akan mendapat kekuasaan di sebuah negara di timur. Setelah itu, beliau akan diberikan
lebih banyak negeri yang berhampiran dengan negeri tempat beliau dizahirkan. Semua negeri berkenaan datang menyerahkan diri untuk ditakbir oleh beliau secara sukarela, tanpa sebarang paksaan. Cuma rasa yakin dengan kemampuan beliau untuk memajukan kembali negeri mereka yang sedang teruk ekonominya dan tenat masyarakatnya. Begitulah antara cara Allah Subhanahu Wa Taala paksakan semua manusia supaya tunduk kepada beliau. Siapa dia? Fatah At-Tamimi. Misi Fatah At-Tamimi ini adalah misi keamanan. Munculnya beliau ke dunia ini bukanlah untuk membawa perpecahan. Jadi jangan risau, jangan bimbang. Ini bukan Taliban sebagaimana yang tuan-tuan ramai sokong. Kata itu tentera Imamul Mahdi. Berhati-hatilah tuan-tuan. Jadi kemunculan Fatah At-Tamimi ini membawa misi keamanan. Bukan bawa perpecahan. Bukan bawa pertelingkahan. Bukan bawa pergaduhan. Tapi membawa dan menyuburkan keamanan, kasih sayang dan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala yang merata untuk seluruh manusia. Semasa zahirnya Fatah At-Tamimi ini, dia benar-benar kelihatan seperti orang muda. Fatah ni pemuda lah. Faktor karamah ni. Jadi yang tak percaya pada karamah geng-geng Wahabi ni, ni tolak ke tepi lah. Yang ni dia orang banyak main akal. Sebab itu saya dah bagi tahu dulu bahawa Imam Mahdi akan serang negara Mekah ni. Akan serang negara-negara yang berfahaman Wahabi ni. Akan takluk negara-negara yang berfahaman Wahabi ni. Taghzuna Jaziratul Arab atau kama qala. Kamu akan serang negara-negara Arab ni. Jadi semasa zahir dia benar-benar kelihatan seperti orang muda yang dikatakan Fatah tadi. Sihat, cergas, berani, bersemangat. Bersemangat penuh, bawa berkat. Kelihatan seperti orang yang baru dalam lingkungan umur 30 hingga 40 tahun. Kelihatan segar, wajahnya tidaklah begitu dimakan usia. Mana tak tua lah. Tak ada nampak macam 60 ke, 70 ke, 80 ke. Tidak. Seterusnya, pemerintahannya akan menukar seluruh sistem hidup yang ada ketika itu kepada sistem yang berlandaskan Islam sepenuhnya. Ini kebaikanlah. Orang-orang yang nakal, orang yang jahat, orang yang buas, orang yang selalu terlibat dengan dosa akan bertaubat. Baguslah. Walaupun peringkat permulaannya dia terpaksa kembali ke pangkal jalan, tapi akhirnya itulah kehidupan yang lebih membahagiakan bagi dia dan bagi kita semua. Dia akan dibantu oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui karamah-karamah yang besar. Nampak tu? Jadi geng-geng yang tak percaya karamah-karamah ni semua kata mengarut-mengarut ni, dia orang akan ke belakang. Iaitu mampu menukar seluruh sistem yang ada. Dia akan digelar Amir min Umara. Iaitu beliau adalah ketua bagi sekalian pemerintah kerana besar wilayah pemerintahannya. Oleh kerana besar wilayah pemerintahannya, beliau akan melantik para pemimpin untuk negeri yang tunduk di bawah kekuasaannya. Oleh kerana banyak pemimpin di timur yang berada di bawah kuasa beliau. Banyak pemimpin di timur yang berada di bawah kuasa beliau, maka beliau akan digelar sebagai Amir min Umara. Gelaran ini diberikan sendiri oleh Nabi SAW dalam sebuah hadis baginda. Gelaran ini bukan diberikan oleh mana-mana ulama atau tokoh peramal yang telah disebutkan. Ada pun geng-geng Wahabi yang tak percaya ni, yang dia kata banyak ni hadis-hadis Fatah At-Tamimi tak boleh pakai lah, dhaif lah, maudhu'. Saya nak bagi tahu, yang sekian banyak yang dia orang kata tuduh ni, hadis-hadis dhaif ini, figure dia, orangnya dah ada. Orangnya dah bergelanggang dah sampai seluruh dunia. Dah maju dah. Dan terus maju dah. Jadi segala apa yang disebutkan oleh hadis Nabi SAW itu satu persatu ada buktinya. Dah jadi realiti, jadi kenyataan. Mereka duk asyik lagi dengan ni hadis doa yang tak boleh pakai. Inilah puak-puak Wahabi ni tuan-tuan sekalian. Jadi carilah ada tak hadis Amir bin Umar. Cari. Saya tak payah sebutlah hadis ni. Jadi saya tak naklah ceramah saya ni penuh dengan hadis je. Ada masanya kita perlu tu dak syai'an fi mahli, letak satu tu kena pada tempatnya. Seterusnya, dia membawa bersama-samanya panji-panji hitam
Panji-panji hitam ini pada awalnya cuma simbolik saja. Tetapi apabila mahu mencari Mahdi, perjalanannya bersama dengan tenteranya menuju mencari Al-Mahdi ini akan datang. Selepas dapat negara, diberikan kuasa negara kepada dia. Dia pergi ke Khurasan. Diserahkan tentera, sebagian tentera kepadanya. Maka panji-panji hitam di bawah itu memang berwarna hitam. Jadi panji-panji hitam itu adalah panji-panji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang hilang selepas baginda wafat. Antara keadaan panji-panji itu ialah warnanya yang hitam, bucunya tidak berjahit, besar dan lebar. Sebab itu saya selalu tekankan bahawa jemaah kebenaran ni daripada mula sampai ke sudah mujahadah, baiki diri. Sudah sampai masanya mereka nak pergi berperang. Nak bertemu dengan Imam Mahdi, nak bersama dengan Al-Mahdi pula. Jadi ketika itulah mereka semua akan disiapkan dengan ilmu-ilmu yang berkaitan dengan peperangan ini. Panji-panji hitam ini akan diberikan kepada beliau ketika beliau bertemu dengan Haris Al-Haras. Cari pula Haris Al-Haras ni. Iaitu di negara Mawara An-Nahar. Ketika itu jugalah beliau akan diberi gelaran Al-Mansur oleh seluruh umat Islam. Al-Mansur ni yang dibantu, yang ditolong. Sebab dia orang bertakwa, dibantulah. An Aliyin radhiyallahu anhu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yakhruju rajulun min wara'in nahar yuqalu lahu al-harisul harras ala muqaddimati rajulun yuqalu lahu Mansur yuwatti'u aw yumakkinu li ali Muhammad kama makkanan Quraisy li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wajaba ala kullu mu'min nasarahu aw qala ijabatahu. Dari Ali radhiyallahu anhu dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan keluar seorang lelaki dari seberang sungai yang dikenal dengan Haris Al-Haras, yang di hadapannya seorang lelaki yang digelar sebagai Mansur. Inilah Fatah Tamimi, putra Bani Tamim. Dia Mansur yang memudahkan urusan atau membela keluarga Nabi Muhammad SAW. Ni yang saya kata orang Malaysia ni, yang selalu membela keluarga Nabi, Ahlul Bait. Itu Imam Mahdi lah. Selalu duduk syarah Imam Mahdi. Yang orang tu tak percaya. Mengarut. Tiba-tiba lah ni, ramai orang dah cakap dah. Imam Mahdi dari Nusantara, keturunan Nabi. Baru hampa tahu. Baru hampa tahu ni belum apa-apa lagi. Nanti betul-betul dia zahir baru terkejut semua. Dia membela keluarga Nabi ini sebagaimana Quraisy, bangsa Quraisy membela Rasulullah SAW. Wajib setiap orang mukmin menolongnya. Wajib. Sebab itu bai'ah dengan Fatah Tamim itu wajib. Ini ada kata mengarutlah, hadis tak boleh pakai, subhanallah. Ini ikut geng-geng Wahabi ni. Wajib orang mukmin menerimanya. Sebab dia akan menyerahkan kuasa pada Al-Mahdi. Dia akan bersama dengan Al-Mahdi. Tenteranya akan bersama dengan Al-Mahdi. Hadis riwayat Abu Daud, An-Nasai, Al-Baihaqi. Kena faham tu. Dan Al-Husin. Seterusnya lagi. Dalam setiap perjalanannya Fatah Tamimi ini atau Putra Bani Tamim ini dan askarnya. Itu akan datang lah. Sampai ada askarnya. Sekarang ni baiki diri. Jaga akhlak. Kasih sayang. Buat baik dengan semua orang. Doa mendoakan. Khidmat masyarakat. Sampai satu ketika mereka ni mencari Imamul Mahdi. Mencari sebab Imam Mahdi dah tunggu dekat Mekah tu. Mereka sentiasa menang dalam setiap pertempuran yang dihadapinya. Menang tak kalah. Perkataan pertempuran ini bukanlah kalimah yang tepat. Mesti tepat. Pertempuran makna pertempuran. Malah maksudnya ada pelbagai. Boleh ditafsirkan dengan beberapa maksud. Yang lain tidak semestinya pertempuran itu berlaku secara berdepan. Dengan kedua-dua pihak mesti mengangkat senjata. Bukan mesti. Memang beliau akan menghadapi pasukan tentera yang memerlukan mereka ni angkat senjata. Tetapi tidak banyak dan tidak sesukar mana untuk beliau memenanginya. Orang bertakwa, orang baik. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Menanglah selalu. Pertempuran bersenjata itu tidak pula berlalu dengan lama. Beliau pasti akan dibantu oleh Allah sepenuhnya. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ini disebabkan beliau tidak gemar cara berperang kerana misinya adalah misi keamanan. Saya sebut tadi.
peperangan yang sudah tidak dapat dielakkan sahaja yang akan berlaku nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang membawa misi rahmat ke dunia ini pun terpaksa berperang dengan pihak musuh. Tetapi baginda bukan mencari jalan untuk berperang. Peperangan hanyalah penyelesaian terakhir setelah jalan lain tertutup rapat. Lazimnya, di setiap tempat yang beliau tiba, rakyat bawahan di tempat tersebut akan mengalu-alukan ketibaan beliau. Mereka akan menyambutnya dengan penuh sukacita, seperti seorang anak menyambut kepulangan bapa yang lama tidak bertemu. Hanya pihak pemerintah yang merasakan diri dan kedudukannya tergugat sahaja yang akan berusaha menentangnya. Ini negara-negara luar lah. Akhirnya, usaha pemimpin-pemimpin itu menentang beliau akan menemui kegagalan kerana rakyatnya sendiri sudah menyokong pemimpin baru yang bertaraf dunia itu. Sebab itulah dikatakan dalam setiap pertempuran yang disertainya, beliau akan sentiasa menang. Menang dari segi psikologinya. Menang mudah kerana dakwah. Kerana hati mereka bertakwa. Dan bersama-sama dia bawa satu benda, satu alat tu. Ini saya tak boleh sebutkan. Saya hanya boleh sebut tendanan, tendanan, jan-jan-jan, tendanan. Dah sampai masa. Dia pegang benda tu. Jadi, yang alat ini hilang dari tangan Sayyidina Ali semasa beliau menjadi khalifah dan tidak diketahui di mana. Jadi, hanya Allah yang tahu di mana barang tu disimpan. Jadi, dia nak bawa misi Islam. Dia nak bersama dengan Imamul Mahdi. Semualah. Tapi mestilah ikut fasa-fasanya bila masanya. Dia sangat disayangi oleh umat manusia yang diperintahnya kerana budi baiknya, akhlaknya, keadilan pemerintahannya. Seluruh manusia yang berada di bawah pemerintahannya akan berasa sangat puas hati dengan keadaan dan cara hidup mereka pada ketika itu. Mereka juga sangat redha dengan keadilan pemerintahannya dan segala keberkatan yang diterima daripada Allah SWT. Jadi apa yang saya ceritakan ini bukan ajaran sesat. Cerita macam ni dah sesat dah. Setengah orang je, ini sesat. Nanti golongan Wahabi di Malaysia ni akan bungkam mulutnya. Terkejut dia orang. Betul rupanya. Mudah-mudahan mereka dapat hidayah, dapat taufik, kembali ke pangkal jalan. Sebab menyesatkan orang, hukum syirik dekat orang, hukum kata mengarut, mudah-mudahnya tipu rakyat Malaysia, tipu budak-budak muda ni. Buta-buta je begitu, semua orang percaya. Seterusnya, sikit lagi. Mencari Imamul Mahdi. Beliau dan tentera Imam Mahdi yang seramai. Ada yang kata 313. Ada yang dalam hadis menyebutnya, gambarannya 314. Semuanya para wali Allah semuanya. Jumlah 314 orang itu adalah ikhtilaf para ulama. Adalah suatu yang lazim dalam ilmu tauhid. Cara ahli sunnah wal jamaah. Jika dikatakan jumlah 314, maksudnya boleh jadi 313, boleh jadi 314 atau mungkin saja 315. Hal ini adalah ikhtilaf para ulama berkaitan dengan jumlah para rasul. Ada kaul yang mengatakan jumlahnya 313 orang. Ada pula kaul lain menyebut jumlah para rasul itu ialah 314 orang. Dan ada satu kaul lain lagi yang menyatakan jumlahnya ialah 315 orang. Begitu pula halnya dengan jumlah ahli perang Badar. Ada ahli sejarah yang menyebutkan jumlah ahli perang Badar itu 313 orang. Ada pula berkata 314 orang. Dan ada pula berkata jumlahnya 315 orang. Jumlah 314 orang seperti yang saya sebutkan tadi adalah jumlah yang paling pertengahan, iaitu pertengahan antara 313 dan 315 orang. Dikatakan pula oleh para ulama, antaranya Imam Ibn Hajar Al-Haytami, bahawa kekuatan mereka ini adalah sama dengan kekuatan 30,000 tentera biasa pada masa ini. Sekali lagi, jumlah 30,000 orang itu pula bukanlah jumlah muktamad, tetapi menunjukkan betapa besar dan kuatnya mereka itu, kerana mereka dibantu oleh Allah dengan pertolongannya. Jadi jumlah 30,000 orang itu hanyalah gambaran bahawa beliau dan tenteranya amat ditakuti oleh semua musuh mereka. Mendengarkan kedatangan pemuda Bani Tamim atau Fatah Tamimi atau putra Bani Tamim itu ke negeri mereka sudah menyebabkan mereka takut setengah mati, dan sudah tahu pula mereka akan kalah jika bertempur secara berdepan.
Untuk mencari Imam Mahdi, semua negeri yang dilaluinya akan ditakluknya atau disuruh memeluk Islam. 3 kaedah peperangan dalam Islam amat dipatuhi, iaitu menyeru pemerintah dan penduduk negeri berkenaan agar menerima Islam sebagai agama mereka. Jika hal ini berlaku, peperangan secara automatik tidak akan berlaku. Keamanan pemerintah dan rakyat serta segala harta benda mereka dalam negeri itu dijamin 100%. Jika pilihan pertama tidak dapat dipenuhi oleh pemerintah di negeri berkenaan, maka mereka kenalah mengaku tunduk di bawah pemerintahan Islam. Wakil khalifah akan diletakkan di negeri tersebut untuk menjaga hubungan antara kedua-dua negeri itu. Jika hal ini pula yang berlaku, peperangan secara automatik juga tidak akan berlaku. Keamanan akan terus dipelihara selagi negeri taklukan itu masih taat di bawah pentadbiran Khalifah Islam. Jika pilihan kedua pun tidak terpenuhkan, maka ketika itu peperangan sudah tidak dapat dielakkan. Namun, tentera Islam masih amat perlu menjaga etika peperangan dalam Islam. Jadi sepanjang ekspedisinya menuju ke Mekah dan Baitul Maqdis, beliau akan memegang panji-panji hitam mulai dari negeri Mawara an-Nahar. Ketika beliau memulakan perjalanannya dari timur, dikatakan beliau dan tenteranya tidak membawa bendera hitam itu sampailah di Khurasan nanti. Panji-panji hitam itu adalah panji-panji kepunyaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dibawa oleh baginda dalam setiap peperangan yang baginda sertai. Sifat-sifat panji hitam itu saya sebut sekali lagi, tidak berjahit, berwarna hitam penuh, lengkap dengan dengan cap-capnya bersaiz lebar. Bendera itu tidak pernah berkibar lagi setelah wafatnya baginda sallallahu alaihi wasallam sehinggalah Imamul Mahdi muncul. Jadi ketika pemuda Bani Tamim, Fatah At-Tamimi, putra Bani Tamim dan askarnya bertemu dengan Haris Al-Harras, maka tentera Sufyani keluar lalu membuat kerosakan di beberapa tempat. Maka ketika memegang panji-panji hitam itulah tentera Fatah At-Tamimi ini akan bertempur dengan tentera Sufyani. Dikatakan bahawa tentera Sufyani itu adalah orang-orang Syiah yang berada di Iran ketika ini. Memang diketahui dan diakui bahawa orang-orang Syiah sangat memusuhi kaum Ahlussunnah wal Jamaah. Lagipun mereka juga sangat menantikan juga kedatangan Imam Mahdi mereka dari kalangan mereka sendiri, iaitu Imam Mahdi Syiah. Orang Syiah juga terdapat di sekitar mana? Di Damsyik pada, Palestin pada, dan di beberapa kawasan di Jordan. Perjalanan tentera-tentera Fatah Tamim ini terdapat disekat kerana sudah janji Allah Subhanahu Wa Taala kepada Syuaib bin Saleh, Al-Mansur, Amir bin Umar, Fatah At-Tamimi melalui lidah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap tentera yang melawan sentiasa kalah, biarpun mereka melawannya dengan bermati-matian. Antara pemerintah yang cuba melawannya berdasarkan keterangan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah Raja Sind, India, Amir Indus di Pakistan yang bermazhab Syiah, dan Sufyani, orang-orang Syiah. Sufyani itu disebutkan dalam hadis sebagai Urwah bin Muhammad, bukan nama sebenar, tetapi dipercayai berbangsa Parsi. Negeri-negeri lain yang dilalui oleh beliau dan askarnya tidak mendapat sebarang tentangan daripada pihak pemerintah dan rakyat negeri berkenaan. Malah ketibaan beliau dan tenteranya sangat dinanti-nanti dan dialu-alukan. Kerana itulah perjalanan mereka tidak dapat disekat-sekat dan kuatnya mereka itu bagai air bah turun ke hilir. Jadi sampai sini saja siri yang pertama. Saya akan sambung lagi siri yang kedua insya-Allah. Mudah-mudahan. Jadi saya suka ulangi bahawa rumusannya, Fatah Tamim ini jemaah kebenaran, dia bawa contoh role model untuk takbir negara. Dia kena ada contoh semua sudut, akhlak, kasih sayang, dia satukan semua orang, selesaikan semua masalah negara. Selepas dia bagi tarbiyah, dia bagi motivasi dakwah kepada selama pemerintahannya, selama 2 tahun, 1,5 ke 2 tahun itu, barulah dia serahkan kuasa kepada Imamul Mahdi. Jadi kita sama ada mahu ke tidak mahu, sedar ke tidak sedar ke, kita ni sedang diproses untuk menjadi orang yang benar-benar baik. Dan Malaysia akan jadi sebuah negara yang maju. Dan saya ulang banyak kali, Fatah Tamim ini bukan jatuhkan mana-mana pemimpin, tak ada. Dia bawa Islam, kasih sayang, baik, berakhlak,
bukannya ekstrim, bukannya kasar, bukannya pengganas, tapi bawa kasar macam Nabi bawa Islam. Nabi bawa Islam, Imam Mahdi bawa Islam, semuanya cara yang baik. Akhirnya orang tunduk, mereka melihat kasih sayang daripada pemimpin dunia ini. Jadi wallahu alam, ampun maaf daripada saya. Mudah-mudahan sikit sebanyak akan menambah pengetahuan tuan terhadap Fatah At-Taimi. Sekian. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.